Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna, ya Allah bagi tahulah kepada kami apa yang kami tidak tahu. Wa zakkirna minhu ma nasina, dan ingatkanlah kembali apa yang telah kami lupa. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, barisan AJK dan seterusnya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung berkaitan dengan surah At-Takasur, dan kita akan sentuh, kita akan baca, kita akan tengok dia punya hukum tajwid dan sedikit pengajaran daripada surah ini. Okey, kerana apa? Sebabnya saya ada scroll TikTok. Kita tengok dalam TikTok tu, lepas tu ada jumpa satu kisah yang diceritakan oleh Ustaz Badli Shah. Dia kata dia pernah jumpa dengan Aziz Sata, pelakon Aziz Sata. Lepas tu dia kata, Aziz Sata cerita dekat dia, kau tahu tak apa maksud satu scene dalam filem Pendekar Bujang Lapuk? Ana cikgu Rus kan, lepas dia orang nyanyi maafkan kami, lepas tu cikgu Rus ada tulis surat hantar ke bilik Ramli, Sudin dan Najis. Rupanya benda tu ada kaitan dengan Al-Quran, mesej yang Piramli nak sampaikan. Bagi dekat Ramli, Ramli ambil baca ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nak ceritanya, ada orang yang dia boleh pegang je Al-Quran tapi tak boleh nak baca. Lepas tu sampai dekat Sudin, dia kata dia tulis Arab dah. Maksudnya dia tahu itu adalah daripada bahasa Arab, tapi still lagi tak boleh nak baca. Dia cakap apa? Huwal fadam fasirun fahadudil fokuk kayui fanasu tareku. Padang pasir panas tak ada pokok. Sampai saki baki tai unta tu lah. Yang ketiga, ada orang yang takjub dengan Al-Quran tapi tak faham apa itu maksud Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran yang dia baca tu. Itu sin Aziz Sudin. Sekali syair dah dia kata kan, sekali syair. Al-Kisah Tayyib, Al-Kisah maka tersebutlah kisah sang kancil beramai-ramai menghadap duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Aziz pun ambil cek mana Fir'aun pakai sultan, maksudnya yang Tayyib tu. Kadang kita dengar musabakah Al-Quran, kita dengar qari tu, kita pun Allah, walaupun dia kata perkataan dia tu Fir'aun, tapi dia tarik tu sedap, kita pun Allah. Sepatutnya ayat Fir'aun ni kita kena rasa marah, kita kena rasa macam tak payahlah nak sebut Allah tu ada, tapi kalau ayat tu sebut tentang Al-Quran, nikmat syurga ataupun kelebihan-kelebihan yang lain, bolehlah kita nak Allah. Maksudnya kita sebut Allah tu, kita dengar daripada sudut telinga kita rasa sedap didengar sahaja. So kita tak faham. Okey? Apa yang saya nak ketengahkan adalah benda tu. Kita akan cuba walaupun sikit-sikit kita faham apa yang terkandung dalam setiap surah yang kita, setiap kali perjumpaan, insya-Allah kita akan surah yang berlainan. Ataupun kalau surah tu panjang sangat, kita ambil beberapa ayat dan kita cubalah ambil pengajaran daripada ayat tersebut. Okay, so malam ni adalah surah At-Takasur. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Okey. Kalau diperhatikan tadi kita baca ma'arif lisukun sebelum wakaf tu semuanya 4 harakat. Boleh pilih sama ada nak 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Okey, baik. Surah At-Takasur, surah yang ke-102 di dalam Al-Quran, mengikut turutan pembahagian surah dalam Al-Quran tu, dia adalah turutan yang ke-102. Mengandungi 8 ayat. At-Takasur itu bermaksud bermegah-megah. Okey, nama lain bagi surah At-Takasur adalah surah Al-Hakum. Al-Hakumut Takasur, Al-Hakum ataupun surah Al-Maqrabah. Ambil daripada ayat yang kedua, Maqabir. Ada juga orang panggil surah Al-Maqrabah. Okay. Surah yang ke-16 diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau mengikut turutan penurunan wahyu, surah At-Takasur ini adalah surah yang ke-16. Maksudnya masih lagi di awal lantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okay. Diturunkan dengan mengecam orang-orang yang saling berlumba untuk bermegah-megah serta berbangga-bangga akan harta sehingga lupa dengan nikmat akhirat yang kekal abadi. Itu dia turun dekat surah ni adalah surah Makiyah, tapi ada juga riwayat yang kata surah ini adalah surah Madaniyah. Okay, kalau ada dimasukkan dalam tafsir Ibn Katsir dan tafsir Al-Munir, dia kata surah ini diturunkan berkaitan dengan 2 kabilah dari kalangan kaum Ansar, iaitu Bani Harisah dan Bani Haris, yang saling berbangga-bangga dengan harta yang mereka ada. Namun begitu, riwayat ini dinilai sebagai lemah dan ditolak dalam menyatakan surah ini adalah Madaniyah. Bab satunya, dia surah yang ke-16, surah yang ke-16 diturunkan di peringkat awal. Masa ni adalah masa yang Nabi berada di Mekah lagi, dan waktu itu orang duk petikai kenapa segelintir orang-orang yang memeluk Islam ni percaya dengan Nabi Muhammad, sedangkan Muhammad tu tak ada apa-apa, miskin, dia tak boleh bagi kau apa-apa pun, padahal kita ni hartalah yang boleh menjamin kehidupan kita. Itu sebelum diorang pergi pujuk Nabi. Lepas daripada kisah ni, diorang pujuk pula Nabi. Wahai Muhammad, berhentilah sebarkan agama Islam di kota Mekah ni. Kau cakap je. Kau nak perempuan berapa orang, kau nak harta banyak mana, nak unta banyak mana, nak rumah besar mana, kami akan sediakan. Tapi jangan sebarkan agama baru yang kamu bawa ni. Itu yang mereka tawarkan. Sebelum ni diorang kata Muhammad ni miskin, sebab itulah diorang ni berbangga-bangga dengan harta yang diorang ada. Okay, so surah ini diturunkan adalah untuk menegur golongan orang-orang yang suka bermegah-megah dengan harta yang mereka ada. Cari harta tak salah, tapi ke mana ia digunakan. Maksudnya kat situ.
Okey. Ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Okey. Alha, tengok ha tu ada alif kecil. Okey, mat asli, huruf ha berbaris di atas bertemu dengan alif kecil mat, dibaca dengan dua harakat. Alhaakumut takatsur. Okey, kemudian kumut taka, alif lam syamsiyah. Huruf ta ada tanda sabdu. Okey. Kemudian ka, huruf kaf berbaris di atas, huruf selepas dia adalah huruf alif, huruf mat. Okey. Dan itu adalah mat asli. Huruf kaf berbaris di atas bertemu dengan alif mat. Huruf mat adalah huruf alif. Okey, dibaca dengan dua harakat sahaja. Kemudian sa ataupun sur. Okey, sur tu ra dibaca tebal. Kerana ra yang berbaris tapi kita nak matikan huruf ra tu, dan sebelum huruf ra ada huruf yang lain berbaris di depan. Sur. 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 Tapi huruf sa tu kena di sini depan sur. Alhaakumut takatsur. Sur, sur, sur. Lain bunyi ya. Sad, sa, sa. Sur. Kalau betul teknik bacaan dia kita nampak, kita rasa benda tu lain. Okey, sur, huruf sa. Okey. Kemudian kita tengok maksud dia, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Okey, alhaakumu tu maksudnya adalah melalaikan. Okey, berasal daripada perkataan laha yalhi, bermaksud menyibukkan diri dengan sesuatu perkara sehingga mengabaikan perkara lain yang lebih penting. Okey, kalau kita tengok dalam kitab tafsir panjang lagi dia hurai ni. Okey, at-takasur, keinginan untuk dapat banyak benda lebih daripada orang lain, ataupun at-takasur juga bermaksud dua pihak yang saling bersaing, duk banding-banding. Sekarang berlaku ke tak? Berlaku kan? Jiran beli sofa baru, abang orang sebelah beli sofa baru, kita kena beli juga lawan dia. Jiran beli kereta baru, dia beli Mercedes lampu petak, kita kena cari lampu belalang, mata belalang, kan? Sekarang pun berlaku. Okay? Mengaku ada harta yang lebih banyak daripada orang lain. Makcik bukan orang biasa-biasa, makcik ada 2 cincin emas. Banyak sebenarnya mesej daripada cerita P.Ramlee itu. Kalau kita tengok, relatekan dengan keadaan semasa, ada benda yang dia nak sampaikan. Orang tu pula cakap makcik pun bukan biasa-biasa, gelang makcik panjang, besar. Ada juga. Mengaku ada harta yang lebih banyak daripada orang lain juga membawa maksud at-takasur. Okey. Kemudian maksud at-takasur juga mahu lebih dan lebih lagi. Dah ada, nak lagi, nak tambah lagi. Okey. Kemudian at-takasur juga kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir tu, dia kata bukan bermaksud duit, harta kekayaan itu bermaksud duit dan harta benda sahaja. Bermegah-megah dengan anak pinak, dengan harta-harta yang lain, tanah ke apa ke, asalkan kita apa yang kita ada, kita bermegah dengan orang lain. Dia lain sharing, macam mana nak cari rezeki yang lebih, dengan bermegah-megah. Kan? Intonasi dia kalau masa kita bercakap pun dah lain. Aku. Dia lain. Kita, orang yang lontarkan sesuatu perkataan tu, sesuatu ayat tu keluar daripada mulut dia, kita dah tahu orang ni action ke ataupun dia just sharing pengalaman yang dia ada. Okey.
Seterusnya ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Cuba baca. Okey, perhatikan zur dengan bir. Zur, bir. Dia dua ra yang berbeza. Okey, hatta. Hatta huruf ta, kemudian ada alif kecil, itu mat asli, bacaan dia dua harakat. Kemudian zur, ra mati, sebelum huruf ra mati itu ada huruf lain yang berbaris depan, maka ra itu dibaca tebal. Zur, zur, zur. Okey, tumul maqa, qa, maqa tekan sikit, qa, maqa, bir. Bir tu jangan tekan, sebab huruf ra, kita nak matikan huruf ra, huruf sebelum ra berbaris di bawah. Hatta zurtumul maqabir, nipiskan dia. Okey, bir. Senyum, bir. Okey, ra dibaca nipis kerana huruf sebelum ra berbaris di bawah, ba tu berbaris di bawah. So kita baca dalam keadaan dia, kita nipiskan bacaan bir. Kalau bir dia lain, bir, bur, bar, nazan. Allahu akbar, Allahu akbar, bar, bar, bir. Dia lain. Okey. Maksud dia sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta, sampai zurtumul, kamu masuk al-maqabir, kubur. Okey. Maksudnya lekanya dia orang ni dengan mencari kekayaan dan bermegah-begah dengan kekayaan sehingga mereka lupa akan kematian. Okey, perkataan zur itu bermaksud melawat ataupun ziarah. Okey, zur tu maksud dia melawat ataupun ziarah. Okey, zurtumul maqabir bermaksud melawat kubur. Kubur adalah persinggahan sebelum akhirat. Allah gunakan perkataan zur sebab dia nak ceritakan pada mereka ni bahawasanya memang kita sampai leka dengan kekayaan tu, sampaikan tahap mati baru, oh mati dah aku. Dan dia nak cerita juga, perkataan zur itu nak cerita juga bahawasanya kubur itu bukannya tempat yang abadi untuk kita. Ada lagi alam lain, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Kita sekarang alam rahim dah lepas. Sekarang kita duduk dekat alam dunia. Kemudian zurtumu ni alam barzah, dalam kubur lah. Dan alam barzah ini bukanlah tempat yang kekal abadi, dan kamu akan jumpa lagi alam lain selepas itu dengan bermacam-macam lagi dugaan. Okey. Kelekaan mereka itu sampai mereka mati. Okey. Maksud leka dekat situ adalah bila diajak untuk belajar selalu bertangguh. Tunggu senang dulu, alasan dia. Tunggu anak habis belajar dulu. Tunggu pencen dulu. Tunggu melancong sana sini dulu, ada tempat lagi tak pergi. Okay? Ini saya ambil dalam huraian tu lah, bukan kata kat siapa-siapa. Okay? Maksudnya macam tu. Kalau kita masih ada dekat sini orang muda, okay? Jangan sampai tunggu pencen lah dulu baru belajar. Kalau sekarang ni, kalau semua masuk belajar, siapa nak kerja? Kadang-kadang kita dengar ayat-ayat yang macam tu. Tapi itu sekadar huraian bagi ayat ni. Tapi dia kata jangan leka sehinggakan sampai mati. Maksudnya kalau belum sampai tarikh mati ni, ada masa lagi lah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Bila kita dah masuk ke liang lahat tu, orang lain pula lah belajar. Macam ni masukkan orang dalam liang lahat. Kita tak belajar dah, tunggu nak jawab exam dah. Masa belajar dah habis. Masuk dalam kubur, nak jawab exam dah. Okey. Kemudian ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Okey. Kalla ma asli lam alif tu huruf mad, ma asli dibaca dua harakat, kemudian saufa huruf waw tu adalah huruf mad, tapi huruf sebelum dia adalah berbaris di atas. Dia akan jadi ma asli sekiranya huruf sebelum dia berbaris depan, tapi dia jadi saw tu waw lin. Okey, sebab dia huruf waw, dia jadi maklin ataupun waw lin dia, nama dia. Okey, ta'lamun. Okey, ma'arid disukun. Okey, ni yang kita cerita tadi. Ma'arid disukun ni mad yang terjadi kerana nak berhentikan bacaan. Kita boleh pilih 2, 4 ataupun 6 harakat. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Pendek, panjang. Apa tu? 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Okey, kalla. Dan janganlah begitu, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Kalla tu maksud dia janganlah begitu, maksudnya janganlah leka lagi. Janganlah begitu tu, janganlah leka lagi. Sudah mula menemui perkara-perkara gaib yang telah banyak diberitahu kepada mereka tentang alam barzakh. Mungkin dulu tidak percaya atau tidak endahkan, tetapi bila sudah masuk kubur, barulah mereka tahu dan percaya. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, thumma kalla sawfa ta'lamun. Okey. Thumma sama juga sum lain. Thumma mim bersabdu tu wajibul gunnah, baca dalam keadaan dengung 2 harakat. Thumma kalla saufa pun waw lin, dia sama dengan ayat yang tadi kan, sama daripada sudut ayat, cuma tambah thumma je kat depan 2 kali. Allah sebut benda ni dalam surah ni, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil taukid, kalimah taukid, maksudnya bila kita sebut 2 kali tu lagi menguatkan. Kita tengok suatu kejadian, orang tanya, betul ke? Sungguh aku tengok. Lepas tu kita, sungguh aku tengok benda tu. Maksudnya bila ulang 2 kali tu, kita minta orang tu percaya. So dalam Al-Quran ni pun dia guna kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Tapi ulama tafsir dia tafsirkan benda ni 2 perkara yang berbeza. Kalla saufa ta'lamun tu, jangan begitu, jangan leka lagi, kelak kamu akan mengetahui. Ayat yang pertama berkaitan dengan alam kubur. Berkaitan dengan alam kubur. Tapi summa kalla saufa ta'lamun, selepas dibangkitkan daripada kubur. Maksud kelak tu nanti kamu akan tahu. Satunya dalam kubur, benda yang kita tak lalui lagi. Kelak nanti kamu akan tahu. Ayat yang pertama berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang berlaku dalam kubur. Nanti dalam kubur ada 2 malaikat yang datang jumpa kamu, tanya soalan, tak boleh jawab.
Kenalah dengan dia sampai jatuh 7 petala bumi, orang kata kan, cerita. Tak naklah, mungkin tak endahkan, tak percaya. Bila masuk kubur baru tahu. Kalau ada seorang guru saya dulu, dia kata tak percaya aci mati. Tak percaya aci mati. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun. Ayat 4 ini menjelaskan berkaitan dengan apabila mereka keluar daripada kubur untuk menghadapi penghakiman di mahsyar, dan barulah dan segala yang berlaku di sana waktu itu barulah mereka tahu. Ayat yang hampir sama diulang dalam ayat 3 dan ayat 4 ini adalah untuk menguatkan peringatan daripada Allah. Allah bagi kita peringatan, ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 alam kubur, ayat 4 selepas bangkit daripada kubur menuju ke mahsyar. Okey. Kalau dengar macam ni cerita pada berkaitan dengan mahsyar ni, kita kata kalau cerita dekat budak-budak dekat sekolah, dekat pada mahsyar nanti kita pergi dengan tak ada seurat benang pun dekat badan kita. Malunya. Budak-budak kan dia fikir. Tapi sebenarnya kisah ini yang kata malunya tu bukan budak sekarang je. Aisyah sendiri tutup muka bila Nabi cerita tentang benda ni kepada dia. Sayyidatina Aisyah kata, dia tanya, kalau macam tu malulah kita semua, nanti orang dah boleh nampak aurat kita. Lepas tu barulah Nabi terangkan, pada masa tersebut kita dah tak ambil tahu, tak ada busybody dah pasal siapa-siapa. Semuanya memikirkan tentang pengakhiran masing-masing. Dekat mana? Okey? Masa itulah barulah orang yang leka tadi ni percaya. Sebab tu Allah sebut 2 kali, kalla, janganlah begitu, janganlah leka lagi dengan kekayaan, mencari kekayaan. Yaqin. Okey. Kemudian law waulin, dia mat tabri'ah tu sama macam mat asli lah. Huruf lam berbaris di atas bertemu dengan alif mat, dibaca dengan 2 harakat. Okey, law waulin, huruf waw mati, waw tu adalah huruf mat, huruf sebelum dia adalah berbaris di atas. Law ta'lamu. Okey, ta'lamu dia tadi lagi nak sebut, cuma tak ingat. Ta'lamu ni kita sebut huruf mim. Ma, kalau kita panggil mama macam mana? Mama, kan, mama. Tapi kalau sebutan yang betul dia jadi ma. Maksudnya kita buka sikit baru betul. Ma. Kalau dalam Al-Quran kita baca tu bukan dengan ma tapi ma. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu, dia ada beza kan? Kalla law ta'lamu. Mim dengan nun sama, na pun sama, na, ni, nu, baru bunyi Arab. Tu baru sekali Arab dah. Tu baru boleh cakap ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Yang ni siapa tu yang bagi tahu saya? Ustaz Syekh Muhammad Ghanim, orang Mesir yang boleh cakap Arab. Kata sebut ma tu Melayu, dia kata Arab ma. Ma, mi, mu. Pergi jumpa dengan dia banyaklah. Kadang-kadang saya pergi, ada yang saya cerita gitu, nak sebut waladdallin tak betul kan. Al-Fatihah 2 minggu tak lepas. Tak bulat lagi, dia kata. Lidah ke gigi sisi. Ikut kita lah nak ke mana pun, kiri ke kanan ke, janji lidah pergi ke tepi. Dia duk tegur tok guru saya tu dekat atas panjang. Tak bulat, dia kata.
Kita pun ulang sekali lagi. Waladhdallin. Dia ajar ni kita ikut. Fed up. Waladdum. Bulat tu. Yang Syekh Ahmad Ghanim ni dia kata, saya punya huruf A. An'am. An'am tak lepas. Bukan disebabkan kita sebut, kalau kita biasanya an ataupun an'am ataupun siratal ladzina an'an. Itu bukan tak lepas kat situ, tapi cara sebutan makhraj huruf ain. Huruf ain dekat sini, tengah halqum. Nak tahu betul tak betul, tutup hidung sebut a. Bergetar hidung salah. Sebab kita punya huruf ain dekat sini, bukan dekat sini. Tapi makhraj dia dekat sini. Kalau kita picit hidung ni, kalau bunyi, betul lah tu. Kalau bergegar hidung ni, ataupun tak boleh sebut, ada orang tak boleh sebut langsung. Dia nak juga bunyi dekat hidung. Salah lah tu. Picit betul-betul biar tak ada apa tu, udara. An'am. Tapi kalau kita boleh beza dua tu pun okey dah. An'am. Kalau ana jadi qalqalah, nun bukan huruf qalqalah. Kan? Okey. Ilmal yaqin. Okey, alif lam qamariyah, ilmal yaqin, alif lam qamariyah, huruf alif lam yang disebut huruf lam dia. Kemudian yaqin itu ma'arif disukun, boleh pilih sama ada bacaan dia 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Huraian dia, kalimah kalla bermaksud janganlah begitu ataupun janganlah leka lagi. Kalimah lau bermaksud kalaulah. Okey, kalimah ini menunjukkan perasaan menyesal. Lau ta'lamun, kalau kamu mengetahui tentu kamu akan menyesal. Kalimah ilmal yakin, yakin itu sendiri, dia nak kata kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu, kalau kamu tahu mesti kamu akan menyesal dengan ilmu yakin. Maksudnya yakin ni kita dah guna dalam kehidupan seharian, kita pun dah guna yakin. Ilmal yakin maksudnya walaupun kita tak merasai lagi benda tu, dengan ilmu yang kita belajar kita dah yakin benda ni pasti akan berlaku. Mati itu pasti, alam barzah itu pasti, mahsyar itu pasti, syurga neraka itu pasti. Itu maksud ilmal yakin. Kita tak lalu lagi benda tu, tapi kita dah percaya. Itu maksud ilmal yakin. Okey, sekiranya kita yakin akan sesuatu, ia tidak perlu dipersoalkan lagi. Maksudnya kalau orang cerita pada kita berkaitan dengan sesuatu benda yang kita tak pernah lalui, tapi kita yakin dengan cerita dia, maksudnya kita tak perlu persoalkan, ya ke ni? Sebagaimana Abu Bakar percaya pada Rasulullah dengan cerita Isra' dan Mi'raj. Itu belum Nabi cerita dekat dia, orang lain yang pergi cerita dekat dia. Kau tahu Abu Bakar, Muhammad pagi ni dia kumpulkan semua orang, cerita yang semalam dia daripada Mekah ni pergi ke Palestin, lepas tu naik atas langit, turun solat subuh. Waktu subuh tadi dia ada dekat Mekah balik. Abu Bakar kata, siapa yang cakap? Muhammad yang cakap. Kalau itu keluar daripada mulut Muhammad, aku akan percaya 100%. Itu maksud ilmu yakin. Dia percaya. Datang je daripada Nabi terus percaya. Macam kita sekarang lah. Kalau kita dengar, okay, orang kata mati tu alam barzah tu pasti. Nanti akan ada malaikat yang datang tanya kau soalan dalam kubur. Kita yakin benda tu akan berlaku. Walaupun tak ada seorang pun yang dah berada di kubur tu
datang balik, betul lah. Aku dah pernah rasa dah dulu. Kau ingat tak aku masuk kubur 2 tahun lepas? Betul, datang. Tak ada lagi mayat yang keluar dan cerita dekat kita. Tapi kita dah yakin. Itu maksud ilmu yakin. Okay. Dalam perbincangan ayat ini, ramai manusia yang boleh faham tentang konsep hari kiamat. Tapi orang yang leka tidak boleh menerima dengan mendalam. Dengan erti kata lain, mereka tidak yakin. Itu maksud penggunaan ayat ilmu yakin. Okey, ayat seterusnya, la tarawunnal jahim. Okey, la tara, ra berbaris di atas, ra dibaca tebal, wunna, nun bersabdu wajibul gunnah, didengung dengan panjang 2 harakat. Al-jahim, alif lam qamariyah. Him, ma'arif disukun. Okey. Maksud dia, nescaya kamu akan melihat neraka jahim. Okey. Jahim tu neraka Jahannam lah. Okey, huruf lam dalam kalimah la tarawunna adalah lam taukid yang bermaksud kamu pasti akan melihat. Okey, kalimah al-jahim bermaksud neraka Jahannam yang akan menjadi tempat seksaan kepada ahlinya. Ayat ini memberi peringatan sekiranya mengekalkan kelekaan akan mendapat balasan seksa di hari akhirat. Okey, kalau kita selalu tak percaya, Allah kata la tarawunnal jahim, nescaya nanti kamu akan tengok neraka jahim tu. Kalau dalam Quran kita ni dia marak menjulang. Al-jahim tu dia terjemahkan dengan api yang marak menjulang. Okey. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Okay, tadi ilmu yakin, ayat ni ainal yakin. Okay, summa wajibul gunnah, summa dengung, tutup mulut, 2 harakat. Latara, ra tu ra tebal. Macam mana ra tebal boleh jadi nipis? Kalau berbaris di atas. Kalau kita baca dengan bahasa Melayu. Summa la tarawunnaha, summa la tara. Ra tu jadi nipis. Dia kena ra. Summa la tarawun. Ya? Wunnaha, okey, nun bersabdu, didengung 2 harakat, wajibul gunnah. Summa la tarawunnaha, naha, ha ni pun satu hal juga. Kadang-kadang kita jadi ha semua, kadang jadi ha semua. Summa la tarawunnaha, ha, lain kan. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Okey, aina ya huruf mad, tetapi huruf sebelum dia adalah berbaris di atas, dia jadi ya lin. Al yakin, ataupun alif lam tu adalah qamariyah, huruf lam yang disebut lamnya, lam ada tanda mati. Kemudian yakin, ya tu huruf mad, ma'arif disukun. Berapa ayat dah tadi ma'arif disukun? Ayat 1 je dan ayat 2 je tak ada. Yang lain semuanya ada ma'arif disukun. So yang kat sini kita boleh pilih
Kalau kita baca ayat yang mula-mula ada ma'arif sukun tu 2, kekalkan semua 2. Kalau panjang pendek pun, kalau 2, 4, 6 campur-campur pun tak ada masalah. Cuma tak cantik. Orang kata kalau pantun bahasa Melayu tu rima dia tak berapa kena. Okay? Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Okay. Biasanya kalimah thumma bermaksud selepas itu, tetapi di dalam ayat ini membawa maksud lebih-lebih lagi, kerana mereka akan melihatnya dengan ainul yakin. Tadi tak percaya, guna ilmu yakin, tak percaya lagi. Orang dah cakap benda ni ada, tak percaya. Tu ilmu yakin. Tapi kalau kamu tak percaya, satu hari nanti kamu akan tengok neraka Jahannam. Waktu itu kamu akan melihatnya dengan ainul yakin. Maksudnya benda tu dah ada depan mata. Bila kita tengok ainun, mata, yakin, macam kita lah, orang bagi satu perkhabaran, belum tentu lagi kita percaya kecuali kita pergi tengok sendiri. Walaupun orang tu datang bagi tahu, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri benda tu terjadi, kita boleh lagi tanya, ya ke? Lepas tu kita pun pergi cari apa yang dia cakap tadi, kita tengok dengan mata kita pula, betul lah orang tu cakap tadi. Itu maksud ainul yakin. Tengok dengan mata, kemudian kita yakin. Maksudnya Allah nak memperingatkan kepada kita, kalau kamu leka, aku dah ceritakan semua tentang alam kubur. Apabila dibangkit daripada kubur, kamu tak percaya dengan ilmu yakin kamu, maka kamu lihatlah, apabila waktu itu datang, kamu akan melihat neraka Jahannam itu dengan mata kepala kamu sendiri. Okey. Ainul yakin bermaksud percaya apabila dilihat. Maka orang-orang yang leka itu akan percaya kepada neraka itu, iaitu neraka Jahannam tadi, Al-Jahim tadi tu, apabila mereka melihatnya. Tetapi apabila kamu telah melihatnya, bermakna kamu telah pun menjadi ahlinya. Na'udzubillah. Okay? Nak tengok neraka ni kena masuk dululah. Tapi bila dah masuk, bila dah tengok, kita dah jadi ahli dia lah masa tu. Okay, masa itu sudah terlambat untuk berbuat apa-apa. Dan masa ni lah, dalam ayat yang lain, saya tak ingat ayat tu, ada kisah yang orang-orang yang tidak beriman ni minta semula dia dikembalikan ke dunia, walaupun dalam beberapa saat, untuk buat segala amal kebaikan. So bila dah tengok tu baru terasa nak buat amal, nak buat amal ibadat. Okey, ayat yang terakhir, thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Okey, thumma mim bersabdu wajibul gunnah, wajib dengung dalam panjang dua harakat. Latus maksudnya sin mati, iaitu huruf hamas. Kita kena keluarkan dia punya hamas, latus, biar bunyi. Okey, nyatakan kematian dia. Alunna, nun bersabdu wajibul gunnah. Yau wawlin. Okey, waw huruf mat, tapi sebelum dia ada huruf lain yang berbaris di atas. Maizin a. Okey, kalau tengok huruf zal, bawah dia ada tanda tanwin. Tanwin itu adalah tanwin selari. Atas dengan bawah dia tu sama panjang. Okey, itu menandakan bacaan itu tidak dengung. So hukum yang keluar dekat situ adalah izhar halki. Tanwin bertemu huruf izhar halki, iaitu huruf ain. Okey, dia kata Rasam Osmani memberikan tanda ini
Maksudnya tanwin yang selari itulah, sama panjang atas dengan bawah tu, memudahkan mengecam izah halki, dibaca jelas dan pendek, maksudnya tidak dengung. Anin yauma izin yauma izin tutup mulut terus sebut huruf ain. Anin na'im. Okey. Nun bersabdu wajibul gunnah dan na'im adalah ma'arid disukun. Okey, kemudian dia kata, maksud dia, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ni cerita semua tentang dekat hari akhirat dah ni. Bila dah leka semua tu, tengok neraka Jahannam, pada masa tengok tu kamu dah jadi ahli dia tu, maka lepas tu kamu akan ditanya tentang kenikmatan. Bukan kata nak tanya nikmat dalam neraka tu, tapi pada hari akhirat nanti akan ditanya berkaitan dengan segala nikmat semasa hidup di dunia. Adakah kamu bersyukur atau ke mana nikmat itu dibelanjakan? Itu maksud dia. Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im. Kadang kalau kita baca je dalam Quran tu, kita akan baca cerita pasal neraka Jahannam, tiba-tiba ayat yang terakhir tanya tentang kenikmatan. Rupanya tanya nikmat tu nikmat masa hidup di dunia, bukan nikmat kena bakar dengan api. Okey. Okey. Dan kesimpulannya daripada surah At-Takasur ini, dalam surah ini Allah menegur orang-orang yang berlumba untuk mendapatkan harta dan tidak memanfaatkan harta tersebut. Akibatnya mereka lalai daripada melakukan amal ibadat kepada Allah. Okey, sebagai pengajaran, janganlah urusan dunia melalaikan kita daripada mengingati Allah. Itu peringatan bersama. Setiap perbuatan dan amalan kita di dunia akan ditanya dan dihitung di akhirat kelak. Pengajarannya lagi, orang-orang yang benar-benar beriman dengan penuh keyakinan akan melakukan sesuatu dengan penuh istiqamah dan taat. Dan yang terakhir, orang beriman dan orang kafir akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Bukan kita saja, orang kafir tu tentu dah dia akan ditanya. Orang Islam pun akan ditanya tentang nikmat yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi, ke mana kita belanjakan. Okey. Sebelum kita tutup, ada apa-apa soalan? Mana yang mampu jawab, kita boleh jawab terus. Kalau soalan tu susah, kita bawa soalan tu jawab pertemuan akan datang kalau ada. Ada. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan surah At-Takasur untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada surah yang seterusnya dengan sudah pastinya ilmu-ilmu yang baharulah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.